Hai Mak Ayah, apa khabar? Okey, jom bersama dengan saya, okey, Cikgu Sam. So, I tahu banyak parents tengah tunggu session saya kan. Selalunya pukul 8, tapi hari ni kenapalah Cikgu Sam ni buat pukul 9? Okey, I just need tadi ada hal penting. So, that's why I buat pukul 9 hari ni. So, definitely, okey, tiap-tiap hari saya akan buat live, okey, with different topic. So, macam biasa, okey, Cikgu Sam nak mak ayah dekat yang tengah tonton ni macam biasa tolong like, tolong share, tolong tag, tolong komen, okay? Better you all guys komen lah apa-apa isu yang you guys face. At least Cikgu Sam, okay, can explain dekat sini. Okay, back to sini, okay? Topik hari ni yang Cikgu Sam pilih kan. Okay, pembukaan macam kita dah dengar yesterday announcement, okay? Dah surat perkeling semua keluar and Cikgu Sam dah post dalam saya punya page e-tuition combo di mana pembukaan sekolah di seluruh negara, that means the whole Malaysia, okay, supposedly kena buka 20 Januari, tapi kali ni kena ditangguhkan. So sesiapa yang dah ready, dah beli bag, dah beli baju, excited, especially budak-budak darjah 1 kan, excited nak pergi sekolah, kena ditangguhkan. Okay, kenapa kenapa sekolah ditangguhkan? Because case kita sejak beberapa hari ini, okay, mereka buat analisis, okay, sejak beberapa hari ini case tengah meningkat. Bila case meningkat, okay, parents, okay, sudah dah takut, okay, kena hantar ke tak nak hantar. So that's the reason, okay, mereka cakap, okay, pembelajaran bersemuka, that means you pergi sekolah akan ditangguhkan to the next time. So kita pun tak tahu, okay, bila sekolah akan buka. Okay, all depend on kita punya graph pasal pandemik COVID ni. Okay, so back to the topic. So bila sekolah ditangguhkan, tapi pembelajaran melalui online akan diteruskan. So Kementerian Pendidikan telah introduce, okay, pembelajaran melalui kaedah pengajaran dan pembelajaran di rumah, which is PDPR, okay. So pembelajaran akan still diteruskan, okay, dari standard 1 until form 4. So biasa, okay, mak ayah akan belajar di rumah. So akan ada banyak isu dekat sini. Okay, isu satu tu, okay, banyak parents, okay, belum sediakan laptop atau komputer atau internet connection untuk anak belajar. Because mereka mungkin dekat kategori, okay, kawasan-kawasan PKPP, PKPB. So ingat kita akan pergi sekolah, but now because of situation ni, okay, mak ayah kena dapat, okay, talian internet yang strong atau laptop atau desktop, okay, untuk anak continue belajar. So sekarang ni bila anak duduk dekat rumah belajar, parents pun akan duduk belajar dekat rumah for those parents dekat kawasan PKP. Okay, so anda pun akan kerja dekat rumah. So bila anda dekat kerja rumah, okay, and your child also study dengan kamu dekat rumah, okay, problem mana dekat sini akan ada problem. Okay, problem bila dia akan start ialah bila cikgu start bagi homework. Okay, because sekarang ni, okay, anak, okay, not used to this pembelajaran online, especially budak-budak baru, darjah 1, bukan not independent. Kalau saya cakap independent ialah pelajar-pelajar yang tingkatan 1 ke atas. Tapi trend I nampak even tingkatan 4, tingkatan 5 pun, okay, not independent yet. Okay, still bergantung kepada mak ayah. So sekarang bila cikgu, okay, start mengajar melalui online, okay, ada kategori, okay, pelajar tak akan faham, okay, apa cikgu ajar. Kedua, okay, bila cikgu bagi homework, okay, dia tak tahu siapa nak tanya. Okay, bila ada isu ni, anak mak ayah akan bergantung dekat siapa? Back to the parents. Di mana mak ayah lah dia akan gantung. Correct, betul tak? So sekarang ni mak ayah dalam kategori ini, mak ayah memainkan peranan yang penting. So beban mak ayah dah bertambah. Okay, so you as a parent sekarang ni jadi cikgu. Okay, cikgu di rumah. So beban kamu, okay, kerja ada. Okay, buat kerja, masak, your housework semua you ada. On top of that, you kena jadi guru, kerja guru. Because dulu kan kita parents selalu complain, okay, cikgu tak buat ni, cikgu tak buat tu. But now, because of this COVID ni,
since tahun lepas, okay, banyak parents dah mengadu. Aduh, beratnya tugas seorang guru actually because kita baru feel. Okay, kita ambil alih sebahagian, okay, sebahagian kerja guru. Guru dah ajar tapi kita, okay, as a parents, kita kena ajar anak. Okay, dekat sini akan ada masalah untuk mak ayah. Okay, apa masalah yang saya nampak? Okay, as personally, okay, saya pun as a parents untuk dua anak, saya pun go through the same issue apa yang mak ayah tengah go through ni. So that's why I tengah share, and lot of parents, okay, personally ada call saya and also share dia punya issue. And thank God, okay, banyak isu tu Cikgu Sam dah help to solve it. Okay, apa yang masalah yang akan timbul bila pembelajaran online ni start? Okay, dia akan ada 3 masalah. Masalah dia, satu, mak ayah mungkin, okay, boleh ajar tapi tak ada masa. You tahu tak kategori ni? Boleh ajar, dia tahu macam mana ajar, that means the parents is educated, dia boleh ajar tapi dia tak ada masa because dia tengah kerja. Mungkin kerja dia, lebih 8 jam. Okay? Ada second kategori, ibu atau I can say mak ayah, okay, tak tahu ajar and ada masa. So this category ialah parents yang pelajaran yang rendah and dia tak tahu aja because you kan tahu, okay, kita punya Kementerian Pendidikan asyik-asyik tukar syllabus. So that trend apa yang mereka belajar compared to sekarang is totally different. So bila totally different, mak ayah dalam kategori ni susah nak ajar anak. That is kategori 2. Kategori 3, okay, mak ayah tak ada, dia tak tahu ajar and also dia tak ada masa. So, bila 3 isu ini, okay, parents tengah face, mesti parents akan cari jalan penyelesaian. Okay, what will be the jalan penyelesaian dekat sini, mak ayah? Boleh share you punya komen? Let's hear sesiapa yang tengah tengok. Okay, we have 5 viewers here. Tolong share your comment. Okay, apa as a parents, okay, kalau you ada isu ni, okay, apa your solution? I boleh cakap, what is your solution dekat for your child? Definitely you akan cari tuition. Betul tak? Because dekat sekolah, anak mak ayah boleh tanya berapa kali pun cikgu akan ajar. Even lepas sesi persekolahan, anak boleh pergi ke bilik guru and tanya cikgu tu, cikgu saya tak tahu ni, cikgu tu akan duduk explain. Tapi sekarang pembelajaran atas talian, cikgu akan ajar sekali, anda faham ke tak faham, cikgu akan push tanggungjawab kepada parents. Tapi parents yang tak ada pendidikan and tak ada masa, dua-dua pun tak ada, akan throw the responsibility kepada pusat tuition. Tapi because of COVID ni tengah meningkat, pusat tuition pun tutup. Kalau pusat tuition tutup, okay, tuition online akan ada. Betul tak Maya? So cikgu, parents akan cari banyak way and the only way is hantar tuition. Okay, bila mak ayah hantar anak ke tuition, you are depend, okay, tuition akan, do the best for my child. So macam mana mak ayah nak monitor the child? Whether dia faham ke tak faham ni. Okay. So sini, you akan ada 2 jenis tuition, online tuition. Satu tu, bila you hire the teacher, online tuition tu, tanya cikgu tu ajar 1-to-1, 1-to-20, or 1-to-many. Okay, ada 3 kategori ya. 1-to-1 tu personal tuition. That means online, dia personal tuition. Macam you ajak cikgu datang ke rumah lah. Okay, so sekarang tak boleh datang rumah because parents, okay, for us, okay, priority our children punya kesihatan first. Okay, so kita akan buat, okay, 1-to-1 online. Okay, online 1-to-1. 1-to-20 tu, itulah tuition. Okay, 1-to-many, okay, lebih daripada 20, itu bukan tuition. Itu bukan tuition, itu seminar. Okay, what's the difference? Bila 1-to-1, bila cikgu ajar, anak tu boleh tanya berapa kali soalan tu and cikgu dapat selesaikan. That is one solution, one type of tuition. 1-to-20 tu, cikgu akan ajar and the 20 children akan ambil masa. Kadang-kadang, okay, anak kamu shy, dia tahu dia nak tanya soalan, tapi the soalan dah dijawab dari dekat kawan dia. So, dia learn, okay, dia learn dekat sana. That's 1-to-20. Okay, tapi 1-to-many, lebih daripada 20, cikgu akan ajar and soalan mereka akan tanya. Tapi
mungkin anak anda dekat kategori nombor 30 untuk tanya soalan. And dalam masa singkat, okay, kadang-kadang 1 jam kelas, 1,5 jam, kadang-kadang 2 jam, anak anda tak sempat nak tanya kalau anak anda dalam kelas seminar. Okay, it's tuition tapi itu dipanggil seminar. Seminar is di mana, okay, the teacher is covering the whole student, okay, lebih daripada 20. Okay, cikgu trying the very best untuk ajar. So, bila, okay, these three, yang mana paling berkesan? Mak ayah jawab, boleh share. Yang mana paling berkesan? Of course, one-to-one. Okay, and second one will be 1-20. One-to-one kenapa berkesan? Ialah dia sendiri yang belajar dengan cikgu dia. Tapi, okay, you also, some parents boleh effort, some parents tak effort. Okay, so this is the problem. Okay, you dapat tuition, okay, you pilihlah 3 kategori which one you want. So majority parents akan pergi 1-to-1 atau 1-to-20. 1-to-1 depend on the kemampuan parents itu. Kalau parents tu can afford to pay to the tutor 1-to-1, okay, then they will hire. Kalau tak, tak kemampuan, you pergi by hour, okay, you pergi 1-to-20 lah. Okay, so sekarang ni cikgu tengah ajar. Okay, cikgu sekolah ajar, cikgu tuition ajar. Okay, sekarang parents punya beban dah kurang because dah push the responsibility to the tuition teacher. Tapi tuition teacher takkan tolong dekat homework. Betul tak? Kalau selalu teacher ada, sekolah akan bagi homework, if the child, okay, hari ni bagi homework, dia tak siap, dia tangguh, dia bawa ke the next day, dah lah yang ni tak faham. Okay, then he masuk ke next day pun, that subject pun, dah lah the first one tak faham, tak habis homework, the second one lagi tak faham. Just imagine what is the child going to go through. Okay, child tu akan lagi stress. And cikgu tuition pun, kalau 1-to-1 maybe boleh tolong lah. Kalau 1-to-20, 20 children nak tanya soalan homework atau cikgu nak ajar. That is the debate is going on now. So, now, cikgu ajar, itu input learning. Mak ayah. Okay. Macam mana mak ayah nak tahu, okay, anak mak ayah ni faham ke tak faham tentang soal topik yang cikgu ajar ni? Banyak parents depend tuition ni, okay, akan ajar. Tapi macam mana dia tahu? Cikgu ni ajar, anak saya faham ke tak? Cikgu yang ajar tu mungkin cikgu yang, very good teacher. I really salute all the teachers out there. Tapi parents will just depend sana. Okay, bila mereka akan tahu, okay, anak dia faham ke tak faham bila ada ujian. Betul tak Maya? Sekarang case ni, you tengok, okay, tahun lepas, okay, normally as parents, okay, anak mak ayah dalam 1 year, berapa kali akan ada exam sekolah? Kadang-kadang 4 kali, kadang-kadang 5 kali, kadang-kadang lebih daripada tu. Betul tak? Tapi sejak, okay, COVID pandemic hit tahun lepas bulan Mac 19, berapa kali, okay, exam sekolah mereka ada? Yang first exam mereka ada bulan Februari, bulan Mac sebelum COVID. Lepas tu, kalau tak silap, dia ada satu exam bulan Oktober. Lepas tu mana ada? Kadang ada setengah sekolah 3, kadang sekolah tak ada. And langsung tahun lepas, exam UPSR tak ada, PT3 tak ada. Bila yang ni semua tak ada, okay, anak macam mana you nak tahu dia punya progress macam mana? Okay, so bila kita, apa saya cakap, I nak cakap belajar itu, mak ayah, belajar actually bukan untuk ujian actually. Tapi kerana ada ujian lah mereka akan belajar. Okay, so this is the proverb, you kena faham. Okay, so bila ada ujian saja anak nak faham, belajar, and bila ada ujian saja mak ayah akan tahu dia punya keputusan, dia punya kefahaman dah sudah terlambat mak ayah. Okay, tengok tahun ni juga, okay, budak darjah 6 nak pergi tingkat 1 dengan pelajar tingkatan 3 nak pergi tingkatan 4 akan menghadiri peperiksaan dekat sekolah masa sekolah buka. Sekarang sekolah dah tangguh, takkan peperiksaan dia nak bagi online? Tak mak. Okay, bila sekolah buka, mereka akan duduki peperiksaan pentaksiran itu. Okay, so untuk mereka melalui pentaksiran itu, mereka kena tahu apa subjek yang mereka sudah missing yang masa tahun lepas tu. Sudahkah mereka cover syllabus tu? Mesti mak ayah kena tahu. Second, yang tuition yang mak ayah tu, sudahkah mereka cover syllabus tu? Okay, so daripada sekarang ni tak ada ujian,
tak ada exam, tak ada sekolah, okay? Banyak parents mesti go through this dengan anak. Anak akan jadi tak fokus, okay? Dia punya minat pun drop, dia punya fokus sekarang dekat gadget, TV semua. Ada tak mak ayah ni melalui ni? And lagi satu, malas nak belajar. Kita suruh dia belajar, dia tak nak. Because tak ada exam. Mak, tak ada exam, buat apa saya nak belajar? Tak ada sekolah, buat apa saya nak belajar? Come on guys, you kena cakap dengan anak. Belajar ni bukan saja ujian, okay? You have to continue study. Kita kena, walaupun ada ujian ke tak ada ujian, kita kena belajar untuk kita punya pengetahuan. Bukan saja untuk ujian. Kalau you belajar just ujian, nanti mereka keputusan ni, especially SPM yang duduk ni, keputusan SPM ni, mereka akan tengok masa kamu apply pekerjaan. Okay, not just your degree ke, you ada master ke, itu lain. Tapi mereka balik kepada you punya SPM. SPM anda dapat apa? So that's why I say you kena, gain knowledge. Bukan belajar just untuk ujian. So, bila ada isu ni, okay, sekarang tuition input learning, sekolah input learning. So sekarang cikgu saya dah cakap, parents kena test. So macam mana parents nak test? Anak faham ke tak faham? Mesti parents akan beli bahan-bahan rujukan. So apa itu bahan-bahan rujukan? Bahan-bahan rujukan adalah buku-buku, okay, buku-buku latihan, okay, past year exam papers. Kalau yang tengah duduk exam kan, this year UPSR, PT3, SPM, okay, you akan dapat past year papers, okay, akan suruh anak buat. Bila anak buat, baru mak ayah akan faham, anak tu faham ke tak faham. Betul tak? And sekarang ni banyak kedai tutup because of COVID. Kalau kedai tutup, macam mana mak ayah nak dapat bahan, rujukan semua? Takkan kita nak depend on textbook. Sekarang pun textbook pun dah digitalize. That means you kena download. Sekarang tak ada physical buku. So isu yang buku berat, yang anak bawa beg berat dengan buku kan, dah settle. Semua dah letak dekat digitalize. So mak ayah, okay, yang belum download, okay, Cikgu Sam punya e-tuition combo page tu ada, okay, link untuk download. You just kena scroll ke bawah, mak ayah akan dapat link tu. Just tolong download, start belajar, because this is the new norm guys. Kita kena biasakan diri dengan pembelajaran atas talian. Okay, so macam kita saya cakapkan, yang mak ayah, okay, yang okay, ada isu tak tahu nak ajar, tak ada masa, hantar tuition, depend on tuition, is very good. You kena ada cikgu, okay, kena ada guru. Tapi, okay, lepas cikgu ajar, kita nak anak tahu, kita as a parents, kita nak tahu anak faham tak apa cikgu ajar. Kita shouldn't depend just bila exam ada saja keputusan tu saja. Air mata you'll drop your eyes, tears will drop. Masa tu dah terlambat mak ayah. This is the time for you to make your first move. You nak anak kamu berjaya, mak ayah kena buat, okay, the first move. First move is dapatkan everything, okay, cikgu you dah dapat. Second, bahan rujukan dah dapat. Kalau bahan rujukan belum dapat and you also still have issue, okay, macam mana nak tarik minat anak saya, asyik main gadget lah, okay, tonton TV lah, I dah buat banyak barang, cannot change, okay, not only you mak ayah, I also personally have that issue. Tapi, thank God I dapat solve that issue. Okay, and banyak parents dekat page e-tuition combo, okay, dah call saya, ceritakan dia punya issue, and thank God, okay, dah solve dia punya issue. Sini, okay, what Cikgu Sam nak cakap, peranan ibu bapa, peranan mak ayah pun penting. Kita tak boleh lepaskan beban itu dekat cikgu atau any other person, because kita yang melahirkan anak. So, kita punya responsibility untuk menjaga dan mendidik anak untuk menjadi seorang yang berguna and also achieve dia punya goal dengan dream. Okay, so kalau mak ayah, okay, ada apa-apa soalan, okay, tentang isu yang mak ayah tengah face, and this is not going to stop here because kita tak tahu, okay, bila sekolah akan buka. And this PKP ni akan, okay, I won't be surprised dia takkan end 2 weeks, dia akan continue, another 2 weeks, exactly 1 month macam tahun lepas March tu. So, kalau benda ni berlaku, okay, and anak kamu tak pergi sekolah, pembelajaran atas talian, and there's nothing else, okay, this will disrupt, okay, dia punya education. Especially yang those akan duduk for this year UPSR,
this year PT3, this year SPM. Yang tahun lepas kan, yang mereka tak tak payah duduk exam. Sekarang tahun ni, kalau you example form 3 exam tahun lepas tak ada, this year form 4, form 3 punya syllabus you tak cover, form 4 you tak boleh buat. Ujian pentaksiran itu akan gauge apa yang you belajar dekat form 1, form 2, form 3. And dari situlah mereka akan determine anda, anak mak anda pergi ke science stream ke art stream. Science tu kenalah score. Science, maths, mak ayah kena score betul-betul. Because dari sana keputusan sanalah mereka akan tahu anak mak ayah ni boleh pergi science stream tak, science tulen tu. So kalau keputusan dia tak baik, definitely mak ayah tak boleh letak anak, even cikgu tak akan recommend anak pergi ke science stream. Because science stream, mak ayah, form 4, form 5 syllabus is different, totally different. Dia punya dia punya pembelajaran dia terlalu tinggi and you really need to understand. Kalau you masuk ke science, you kena really good at physics, chemistry, bio, at maths. Kalau you tak boleh ni, jangan sekali masuk dekat science stream. Rugi saja. So I harap macam biasa, kalau mak ayah ada isu, as macam saya cakap tadi, bolehlah hubungi saya, Cikgu Sam. Telefon number saya dah tentera sini, 012-988-9302, atau mak ayah boleh klik, send message dekat I punya e-tuition combo. Boleh tanya saya sebarang question you nak, and also you nak solusi, solusi output learning, dari Cikgu Sam also boleh. Banyak lepas I think this few session banyak parents dah call saya, tanya solusi melalui from the e-tuition combo, and saya dah tolong mereka. They could see the difference in the child. So kalau mak ayah nak tengok different the child, and also kawan-kawan mak ayah ada isu yang sama macam mak ayah, tolong share video ni dekat wall mak ayah, tolong share video ni dekat dekat groups, and also tolong share video ni kepada kawan-kawan. Bagi mereka tahu how to help, because banyak parents tak tahu macam mana nak cari nak tolong, and banyak parents also tak tahu yang anak dia tak boleh pergi sekolah 20 Januari. So please alert them, and Cikgu Sam akan tiap-tiap hari actually akan datang buat live dengan topik-topik different. Kalau mak ayah nak saya sembang pasal different topic, your own topic, please feel free. You can letak I put dekat komen, you can boleh WhatsApp saya, you boleh send message dekat inbox saya. Cikgu Sam akan baca and also explain in my next live. So as macam biasa, orang yang view dekat page ni, thank you so much for viewing my video. Thank you so much, yang like, yang share, yang also your love is very much important, because Cikgu Sam trying the very best nak tolong semua mak ayah dalam e-tuition combo. So ajak-ajaklah kawan masuk dekat e-tuition combo, because every time akan ada latest update, either Kementerian Pendidikan atau Cikgu Sam akan come on live. So kita akan jumpa lagi esok, and as usual, stay at home, stay safe. Bye.